Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita saksikan jadual perlawanan persahabatan pramusim yang melibatkan pasukan ternama Eropah yang akan berlangsung pada hari ini dan juga esok. Inter Milan akan bertemu dengan pasukan Paris Saint-Germain pada petang ini. AC Milan akan bertemu dengan Barcelona pada jam 11 pagi esok. Bayern Munich akan berentap dengan pasukan Liverpool pada jam 7.30 malam esok. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak di arena tempatan. Kelantan bawa masuk bekas pemain Leicester City. Kelantan akhirnya mengumumkan pemain import baru mereka setelah sekatan perpindahan ke atas kelab tersebut ditarik balik. Mereka telah berjaya untuk mendapatkan pemain pertahanan tengah yang berusia 28 tahun dan dikenali sebagai Ali Cisse. Pemain tersebut akan membantu pasukan Kelantan untuk memperkuatkan lagi barisan pertahanan yang kini merupakan pasukan paling banyak dibolosi dalam saingan Liga Super iaitu sebanyak 68 gol. Ali Cisse pernah bermain dengan pasukan Leicester City daripada tahun 2012 hingga tahun 2016 dan juga pernah beraksi bersama beberapa kelab di England seperti Colchester United, Cambridge United serta pasukan Barnet secara pinjaman. Kelab terakhir pemain tersebut sebelum menyertai Kelantan adalah Liman di Hong Kong dan kehadirannya sudah pasti ditagih oleh ketua jurulatih pasukan Kelantan, Alfredo Vera, bagi menyelesaikan masalah pertahanan yang kerap dibolosi mereka. Puncak aksi Malaysia dan juga Mesir terbatal gagal terjawab. Pertembungan di antara skuad kebangsaan untuk menentang pasukan Mesir tidak dapat direalisasikan. Sekaligus hasrat untuk bertemu dengan King of Egypt, Muhammad Salah, tidak kesampaian. Malaysia sebelum ini berpeluang untuk melakukan perlawanan persahabatan Taiwan menentang pasukan Mesir, tetapi terpaksa ditangguhkan akibat daripada alasan yang tidak diderangkan. Menerusi satu pengumuman yang dikeluarkan oleh FAM, pasukan Andaman Melaya akan berdepan dengan cabaran Syria dan juga China yang akan berlangsung di negara tembok besar itu pada 6 dan juga 9 September 2023 nanti. Hasrat menguji kekuatan skuad kebangsaan berdepan dengan kelompok 50 terbaik dunia bagaimanapun tidak menjadi kenyataan berikutan masalah mencari lawan kedua daripada Timur Tengah. Kesukaran tersebut menyebabkan FAM terpaksa menukar lawan pada saat akhir. Kim Pangon kini dalam misi untuk mempersiapkan pasukan dan juga memperbaiki kedudukan Malaysia dalam ranking FIFA. Paris Saint-Germain paksa Chelsea ambil Mbappe. Paris Saint-Germain kini semakin terdesak untuk melepaskan penyerang mereka, iaitu Kylian Mbappe. Dengan mereka kini dikatakan telah menghubungi Chelsea untuk mereka menjual pemain itu kepada pasukan tersebut. Mbappe sebelum ini dengan jelas menolak untuk menyertai pasukan Al-Hilal, walaupun kelab itu sudah melakukan tawaran yang begitu tinggi kepada Mbappe kerana Mbappe tidak mahu bermain di luar Eropah. Paris Saint-Germain terpaksa melakukan perkara tersebut kerana bimbang akan kehilangannya secara percuma pada hujung musim hadapan, iaitu selepas kontraknya tamat. Paris Saint-Germain juga masih berpegang dengan kenyataan mereka di mana mereka menganggap Mbappe sudah pun bersetuju untuk menyertai pasukan Real Madrid secara percuma, tetapi perkara tersebut sudah dinafikan sekeras-kerasnya oleh kedua belah pihak tersebut. Liverpool namakan Virgil van Dijk sebagai kapten baru mereka. Pengurus pasukan The Reds, Jurgen Klopp, akhirnya mengesahkan pelantikan Virgil van Dijk sebagai kapten pasukan yang baru dengan Trent Alexander-Arnold akan bertindak sebagai timbalan kapten pada musim baru nanti. Ini berikutan selepas pembagian kapten pasukan sebelum ini, iaitu Jordan Henderson yang menyertai Steven Gerrard yang juga bekas kapten pasukan mereka di pasukan Al-Ettifaq, dan juga Jess Minay merupakan timbalan kapten pasukan yang telah berhijrah ke Brighton. Ini bukanlah satu tugas yang baru buat Van Dijk, memandangkan dia juga merupakan kapten pasukan negaranya, iaitu Belanda. Dan berharap dengan pelantikan tersebut, dia akan lebih bersemangat untuk membantu pasukan Liverpool untuk mengulangi kejayaan yang pernah mereka peroleh sebelum ini. Erik ten Hag dedah masalah yang dihadapi oleh United ketika awal kehadirannya. Pengurus Manchester United, Erik ten Hag, mendedahkan yang pasukan itu berada di bawah standard yang ditetapkan semasa dia mula menyertai mereka pada musim panas yang lalu. United pada ketika itu telah menyamai rekod mata paling rendah yang mereka pernah dapat dalam Liga, memenangi jumlah perlawanan Liga paling sedikit sejak tahun 1991 dan dibolosi lebih banyak gol dari satu kempen sejak kali terakhir pada tahun 1979. Mereka menghabiskan musim 2021-2022 di mana pada ketika itu di bawah kendalan Ole Gunnar Solskjaer
Michael Carrick dan juga Ralf Rangnick dengan 6 kekalahan daripada 11 perlawanan terakhir dan hanya menang 3 daripadanya sahaja. Kehadiran Ten Hag selepas itu berjaya merubah cara tidur, recovery dan pengambilan nutrisi yang akan memberikan pengaruh besar kepada tahap prestasi mereka. Marcus Rashford juga pernah didenda akibat lewat untuk hadir ke mesyuarat pasukan dengan dia tidak diturunkan semasa perlawanan menentang pasukan Wolves. Perubahan yang dibawa oleh Erik Ten Hag berjaya membawa mereka kembali semula ke kancah UCL pada musim hadapan walaupun kalah dengan pasukan UEL 7-0. Al-Hilal berjaya dapatkan Unai Simon dengan harga 50 juta euro. Al-Hilal dilaporkan sudah berjaya memeterai perjanjian untuk mendapatkan penjaga gol pasukan Athletic Club iaitu Unai Simon pada harga 50 juta euro. Mereka sebelum ini sudah berjaya mendapatkan Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Serge Milinkovic-Savic dan ramai lagi menjadikan kehadiran Unai Simon yang juga penjaga gol utama pasukan kebangsaan Sepanyol sebagai pelengkap kepada pasukan mereka. Dia sudah melakukan 33 penampilan bersama Spanyol, 159 penampilan bersama Athletic Bilbao dan berjaya mengumpul sebanyak 48 clean sheet. Levi Colwill akan kekal bersama dengan pasukan Chelsea. Levi Colwill yang juga merupakan bintang muda yang berpotensi untuk pasukan Chelsea sudah pasti akan terus bersama dengan Chelsea. Ini berikutan pemain tersebut sudah pun bersetuju untuk melanjutkan kontraknya bersama The Blues selama 6 tahun lagi. Colwill yang baru berusia 20 tahun masih belum melakukan debut seniornya bersama Chelsea selepas dia beraksi secara pinjaman dengan pasukan Brighton pada musim lalu. Dia juga akui yang dia dikaitkan untuk ke Liverpool tetapi memilih untuk terus bersama dengan Chelsea kerana dia juga merupakan graduan daripada akademi mereka. Napoli tolak tawaran Al-Hilal. Al-Hilal kini beralih fokus kepada penjara Napoli iaitu Victor Osimhen selepas mereka gagal untuk mendapatkan Kylian Mbappe yang tidak mahu kalah bermain di luar Eropah. Mereka bagaimanapun telah mengemukakan 2 tawaran terhadap penjara Napoli itu dengan tawaran pertama sebanyak 102 juta pound dan tawaran kedua sebanyak 120 juta pound tetapi kedua-duanya telah ditolak oleh Napoli. Mereka dijangkakan akan kembali dengan tawaran ketiga yang dikatakan bernilai hampir 170 juta pound tetapi masih belum dapat disahkan lagi. Napoli masih berkeras mahu mengekalkan Osimhen tetapi kelab daripada Arab Saudi itu terus mendesak dengan mahukan Osimhen bermain dengan mereka dengan gaji yang lumayan iaitu sebanyak 1 juta pound seminggu. Real Madrid mahukan Nicolo Barella. Real Madrid berharap yang mereka akan berjaya untuk mendapatkan Nicolo Barella daripada Inter Milan di mana mereka sudah pun diberikan amaran oleh Inter yang harga pemain itu adalah 80 juta euro. Mereka akan melakukan pembincangan dengan lebih mendalam sebelum bersetuju untuk menerima tawaran tersebut. Manchester City yakin akan dapatkan Josko Gvardiol. Manchester City yakin yang mereka pasti akan mendapatkan pemain pertahanan RB Leipzig iaitu Josko Gvardiol sebelum jendela perpindahan musim ini tamat. Mereka bagaimanapun akan berdepan dengan Liverpool yang pada ketika ini sudah mula mengorak langkah untuk cuba mendapatkan pemain itu juga. Arsenal serius untuk dapatkan David Raya. Arsenal melihat peluang mereka untuk cuba mendapatkan goalkeeper daripada Brentford, David Raya. Selepas pemain itu dilaporkan tidak akan menyertai Bayern Munich nanti, Arsenal mahu dia bersama dengan mereka pada musim hadapan kerana mahukan lebih saingan terhadap Aaron Ramsdale yang kini semakin selesa di pintu gawang pasukan Arsenal. Liverpool jumpa wakil Celta Vigo. Liverpool dilaporkan sudah mula mengadakan pertemuan dengan pengurus pasukan Celta Vigo, Rafa Benitez, yang juga bekas pengurus mereka sebelum ini, bagi usaha untuk mendapatkan pemain tengah iaitu Gabriel Veiga. Pemain itu dijangka akan dihantar secara pinjaman jika perjanjian untuk dia berhijrah gagal untuk dimeterai. Spurs dijangka akan terlepas Roger Ibanez. Spurs dijangka akan melakukan pertemuan kedua dengan AS Roma bagi membincangkan proses perpindahan pemain pertahanan mereka iaitu Roger Ibanez. Pertemuan kali pertama menyaksikan kegagalan mereka untuk memenuhi permintaan Roma dengan perbezaan hanya 2.5 juta pound. Wolves berminat dengan Alex Scott. Wolves dilaporkan akan berjaya mendapatkan pemain tengah Bristol City, Alex Scott, dengan harga yang lebih tinggi selepas tawaran mereka yang bernilai 18 juta dan juga 20 juta pound ditolak sebelum ini. Mereka dijangka akan kembali dengan tawaran baru bagi mendapatkan pemain tersebut. Kami tertawa dengan rumor Mbappe, kata Jurgen Klopp. Apabila ditanya mengenai kemungkinan transfer Mbappe ke Liverpool jadi kenyataan, Klopp memberitahu yang mereka semua tertawa dengan hal tersebut
Hal ini adalah disebabkan keadaan kewangan Liverpool yang tidak mengizinkan. Namun kelab ada menambah yang kemungkinan pihak tertinggi kelab sedang mempersiapkan transfer tersebut sebagai kejutan untuknya. Tapi kelab berkata yang perkara tersebut belum pernah berlaku dalam tempoh 8 tahunnya bersama kelab tersebut. Manchester United akan buat keputusan untuk Greenwood sebelum musim bermula. Selepas kes Greenwood digugurkan, situasi beliau bersama kelab Manchester United masih lagi tergantung. Namun Manchester United akan membuat keputusan sebelum musim bermula nanti. Keputusan bukanlah terletak kepada Erik ten Hag, melainkan pihak tertinggi Manchester United. Ten Hag memang ingin mengekalkannya kerana mengetahui kualiti yang Greenwood ada, tetapi segalanya bergantung kepada keputusan akhir kelab Manchester United. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.